إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Apa? Qul in kuntum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul, mana katakan olehmu, wahai engkau yang diciptakan dengan citra kami, yang di dalam dirimu bersemayam manifestasi semua sifat dan nama kami, dan yang berakhlak dengan semua akhlak kami. Siapa dia? Rasulullah SAW. Katakanlah kepada orang-orang yang ingin engkau bimbing, in kuntum, jika kamu, wahai para bayangan yang tenggelam dalam samudera kelalaian dan kesesatan, kalau kamu apa? Tuhibbunallah, kamu benar-benar kasih akan Allah, mencintai Allah atau mengakui memiliki cinta kepada Allah Ta'ala yang telah menampilkan kamu dan ketiadaan, daripada ketiadaan, dan kamu selalu berusaha bertawajuh kepadanya serta bertakarrub, makna menghampirkan diri ke pintunya. Apa dia? Fattabi'uni, kata kepada mereka yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang termulia, kepada mereka ni, fattabi'uni, ikut oleh sekalian kamu akan aku. Ikutlah aku sesuai dengan perintah dan ketentuannya. Fattabi'u, ikut oleh sekalian kamu. Ni mana akan aku. Ini akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Ta'ala menyampaikan satu tugas yang besar, iaitu dikaitkan iaitu dengan mendapat kasih sayang Allah SWT, ya, iaitu apa? Ittiba', mengikut akan baginda sallallahu alaihi wasallam zahir dan batinnya, benar-benar dengan ikhlas dan kemurnian suci qalbinya, maka dia akan ditawarkan oleh Allah Ta'ala memiliki satu kurniaan besar, iaitu apa? Yuhibbukumullah, nasaya Allah Ta'ala akan mengasihi kamu, ya, kasih sayang Allah Ta'ala sahajalah yang menyebabkan manusia terlepas di akhirat itu, ya. Pada hari yang sangat mengerikan yang disebut oleh dalam ayat yang lain, yauma yafirru mar'u min akhi, pada hari yang larilah manusia tadi daripada orang yang terdekat, yakni ibu bapa tidak menghiraukan anak, anak tidak menghiraukan ibu bapa, suami tidak mengambil kisah dengan isteri, isteri tidak mengambil kisah, tidak menghiraukan suami dia. Dan itulah orang yang dekat dengan dia, ibu bapa sekalipun. Sebab apa? Sudah nampak akan julangan azab neraka yang maha dahsyat. Jadi itu habis, masing-masing nak selamatkan diri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis sahih daripada Nabi SAW, jika seorang yang ditimbang amalan dia hanya tidak cukup satu, mana kalau dia dapat satu lagi pahala, dia boleh masuk syurga. Mana saat-saat sikit lagi. Ketiga itu, cari seorang yang boleh memberi pada dia bantuan pahala satu, bukan banyak, satu.
Dia pergi pada orang yang terdekat semua tu, ibu, bapa, anak, isteri, suami, semua tak dapat. Isteri jumpa suami, suami jumpa isteri, jumpa bapa, jumpa anak, jumpa ibu bapa, tak dapat. Masing-masing nafsi. Baru dia tahu tu besarnya tidak amalan tadi, pahala itu besar. Akhirnya tak dapat, dan kembali menghadap Allah Ta'ala dengan cara yang layak dengan kebesaran Tuhan, yang tidak mengambil tempat dan tidak diikat dengan tempat dan masa. Ya, lalu Allah menyatakan kepada malaikat dia, ambil tangan ni, bawa dia masuk ke dalam syurgaku dengan kasih sayangku. Kasih sayang dia pun kan Allah Ta'ala. Kasih sayang kita atas dunia bukan main lagi. Sayang tak laku sana. Ya, dia masing-masing semua dah bawa diri masing-masing. Ya, maka di sana kasih sayang Tuhan. Ya, Allah Ta'ala kata malaikat, ambil tangan dia ni, masukkan di dalam syurga dengan kasih sayang. Maka kasih sayang Tuhan dapat bila sini kita ikut akan Rasul. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu kasih Allah Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Nasihat Allah Ta'ala akan membalas kasih kamu. Tuhan akan kasih pada orang yang mengikut orang yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala ialah Rasulullah SAW. Satu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni bagi kamu dosa kamu. Dapat kasih sayang Tuhan dan dapat apa? Keampunan daripada Allah Ta'ala. Besar ni. Kalau mengikut akan Rasul, dia katakan jaminan surga. Sini ayat pada. Ayat ini secara khusus memberikan jaminan siapa mengikut akan Rasulullah SAW. Dua tawaran. Ya, iaitulah kasih sayang Tuhan, kemudian pengampunan dosa. Besar. Dan dalam hadis buat Nabi sebut, iaitulah man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurga daripada Allah Ta'ala. Mana dia dapat jaminan syurga? Bila dia pegang akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memegang kepada sunnah Nabi, ikut jalan dia, menyebabkan seorang mendapat redha dan kasih sayang Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa yaghfir lakum, jadi yuhibbukumullah, nasihat Ta'ala mengasihi kamu, mendekatkan kamu ke sisinya, serta mengantar kamu pada perjumpaan mulia dengannya. Mana muka syafa macam-macam dibuka oleh Allah Ta'ala bila seorang tadi mengikut akan Rasulullah SAW. Tapi ikut betul lah, ikut zahir dan batin, syariat dan hakikat, semua itu dibawa oleh Nabi SAW. Jangan ikut sekat-sekat. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kamu. Mana menutup segala dan serta menghilangkan, itu mana ampun. Kita minta istighfar. Apa makna istighfar? Lepas istighfar tu sin dan ta pada kita, istighfar dipanggil sin tali talab. Istighfar mana apa? Talabul maghfirah, menuntut akan keampunan. Kalau dapat keampunan Allah Ta'ala, ya, jaminan syurga lah untuk dia. Ya, bila dia dapat ampun, mana dosa dia apa? Dihapuskan, ditutup serta dihilangkan. Tu makna dia. Sebab istighfar wajib, taubat wajib. Dua-dua tu benda yang berasingan. Taubat satu kewajipan, istighfar satu kewajipan. Ya, istighfar dengan taubat lain, bukan taubat tu istighfar tu taubat. Taubat dia ada rukun dia. Ialah semua tu rukun dia ialah qalbi, hati. Bermakna dia menyesal tak mau buat, itu hati. Qalbi. An-nadam huwa taubah. Lepas daripada menyesal, azam tak akan buat lagi. Lepas tu ikhlas tinggal. Adapun istighfar itu minta keampunan supaya Tuhan tutup serta menghilangkan dosa. Dua-dua tu wajib. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Contoh lafaz astaghfirullah, aku mohon keampunan ya Ta'ala, wa atubu ilaih, dan aku minta dan aku bertobat kepadanya.
Ta'ala berikan keampunan, yaghfir lakum dzunubakum, ya, maka akan dosa-dosa dia semua diampunkan. Lakum maknanya untuk kamu, daripada apa? Pandangan mata lahir dan mata batinmu terhadap dzunubakum, dosa-dosa kamu, yang membuatmu terhijab dari menyaksikan. Musyahadah bahasa Arab, ya, musyahadah, menyaksikan dengan qalbi, roh, sir, itu dipanggil terdinding, tak dapat bila ada dosa, ya. Bila dihapuskan dosa dia, cermin hati itu dilap maknanya, maka jernih, cantiklah dia, maka nampaklah dia dibukakan musyahadah, keindahan dipanggil jamal, dan keagungan dipanggil jalan. Semua ni dimasukkan dua lapis. Ulama letakkan dua kategori, jalan, jamal. Jamal, keindahan, ya, kelemah lembutan, kasih sayang Tuhan yang murni, semua termasuk jamal. Jalan mana keagungan dia, kekerasan dia, qahar, semua masuk dalam makna jamal, jalan. Serta daripada memandang dia mu'ayanah, yang memandang akan mu'ayanah, ke mana memandang mu'ayanah semua nama dan sifatnya dilihat. Mu'ayanah dilihat mana? Mu'ayanah qalban wa sirran wa ruhan, ya, cara sir, ruh. Atau dibukakan, bila tu dapat keampunan dosa, dibukakan benda tersebut. Sebab apa? Bila dosa tadi dah ampunkan, dia hilang, dia bersih. Bila bersih, dapat tawaran mana? Bila diikut akan Rasulullah SAW. Ikut Rasulullah SAW, dia dapat tawaran tadi, ampun dosanya, ya, dapat kasih sayang dia Ta'ala. Dan bila dapat kasih sayang, terampun dosa, terbuka hijab. Hijab terbuka, dia dapat mu'ayanah, musyahadah, mu'ayanah dengan Allah Ta'ala. Habis. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala tu pemberi petunjuk ke jalan tauhidnya. Ya, Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala yang memberi hidayat, petunjuk. Ghafurun, maha pengampun, atau wazan fa'ulun, itu panggil sirah mubalaghah. Kalau ghafir mana pengampun, kalau ghafur maha pengampun, dengan menyingkirkan semua hal yang menghalang pencapaian. Mana Tuhan ampunkan dosa kita, dan dia menyingkirkan segala hijab yang menghalang pencapaianmu untuk mencapai jalan makrifat ke Tuhan. Semua Tuhan bantu. Rahimun, maha penyayang, yakni terhadap kamu, dengan mengantarkanmu menuju keinginan. Tuhan buka keinginan dia pun nak sampai kepada Tuhan, makrifat kepada Tuhan, usul ilallah, menjadi golongan wasilin, orang yang wasil, yang sampai. Semua itu dengan rahim, rahmat, ghafurur rahim. Qala Allah Ta'ala, qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada mereka, bahawa perbuatanmu yang paling mulia, paling utama adalah mentaati perintah Allah. Menaati, bahasa perintah Allah Ta'ala ditaati, dan mengikut Rasul yang telah dia utuskan kepadamu. Kemudian katakan ati'ullah, taatilah Allah Ta'ala dengan melaksanakan semua perintah. Dan perintah pula ada perintah yang mesti didahulukan, iaitu al-ilmu, itu lagi besar. Sebab kalau ilmu tidak ada, mana mungkin manusia boleh membina dengan betul segala amal bagaimana dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Betul, ilmu adalah perkara mutiara yang sangat besar. Dan hukumnya, serta menjauhi segala larangannya. Mana menjadi hamba yang sebenar. Hamba bermakna orang yang mentaati taat perintah Tuhan. Ya.
Apa saja dia suruh tuan, dia kena buat. Itu panggil dia hamba. Kalau tuan suruh, dia kata nanti dah dulu, jangan terburu-buru je. Wah, dia kena sepak dengan tuan ni. Kurang ajar punya hamba tu, ya. Kalau hamba cakap gitu, itu bukan sifat hamba, ya. Kita dengan Tuhan begitulah, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Allah melaksanakan semua perintah dan hukumnya serta menjauhi segala larangannya sebagaimana yang telah terhasil dicapai oleh orang-orang yang mukmin, orang beriman yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memberikan ketaatan yang sepenuh, ya. Taat kepada apa? Atiullah, ini taat yang mutlak. War Rasul, dan taati jugalah Rasul yang telah menyampaikan kitabullah kepadamu, yang telah menjelaskan kepadamu apa yang dimaksudkan oleh kitab itu sendiri. Kitab satu penjelasan, ada takut ada kitab tapi tak faham, tak jelas pun masalah juga. Atau yang dikehendaki lain, dia faham lain pun sama masalah juga. Sebab itu Rasul sebagai syarih, orang yang memberikan huraian. Jikalau maknanya kamu maknanya apa? Taat. Jika mau taat, maka mereka pasti akan mendapatkan apa yang telah didapati oleh orang-orang mukmin. Mukminul kamil, yang sempurna. Sebaliknya fa in tawallau, tapi jika kamu berpaling dan menolak untuk taat kepada Allah Taala dan Rasulnya, maka ingat fa innallaha, sesungguhnya Allah Taala yang memberi petunjuk kepada hamba-hamba tadi, la yuhibbul kafirin, dia tidak menyukai, dia benci kalau bahasa kita, kepada orang yang kafir, mana orang yang engkar dengan arahan dia. Pertama, arahan besar apa? Mentauhidkan dia. Maka kafir, dia mensyirikkan Tuhan, yang baru dia menyangka ada seorang makhluk yang setara dengan Tuhan. Itu semua sesat yang paling besar kan. Sebabkan dia kekal dalam neraka, wala'iyazillah. Yang di antara mereka ada yang Allah Ta'ala tidak berkenan, ya, dekat dan tidak maknanya redha, atau tak berkenan langsung. Bahkan dia justru mengazab, Allah Ta'ala azab dan menjauhkan mereka daripada kemuliaan, ya, mana hadir ataupun kemuliaan, iaitu hadrah, hudur bersamanya. Mana Tuhan tutup. Ini ada sebab-sebab kes ialah besar ni, iaitu kekufuran. Sebab kufur ni engkar, ya, Tuhan Allah Ta'ala besar, cedera dia habis, maknanya akidah dia rosak. Kemudian ketika Allah SWT mencintai dan meridai hamba-hambanya Allah Maja'alam, yang telah mengakui kekasihnya dan Rasulnya, itu Nabi besar kita Muhammad SAW, yang diciptakan berdasarkan citranya dan berakhlak dengan akhlaknya, Allah Ta'ala meletakkan makna sifat-sifat yang mulia. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan mulia, tapi bukan makna hakikat dia sama, ya, bukan makna dia tu Tuhan, bukan. Ada berakhlak dengan akhlak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka muncul dugaan bahawa Rasul itu dengan semua manifestasinya muncullah, iaitu pertanyaan, apakah sebenarnya letak keistimewaan terpilihnya hamba tertentunya sehingga ia harus diikuti oleh hamba Allah yang lain. Timbul apa istimewanya? Rasul tadi yang kita kena ikut buat apa? Itu timbul tu dugaan-dugaan yang sangat besar dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para Rasul yang lain. Ujian menjadi tuan, jadi persoalan-persoalan yang tak sepatut dikeluarkan oleh orang yang faham, tapi kerana kejahilan dia ada soal benda itu. Allah Ta'ala menjawab pertanyaan itu dengan menunjukkan bahawa sebahagian dari mana sunnatullah adalah mengistimewakan sebahagian makhluk di atas makhluk yang lain. Tuhan mengistimewakan makhluk. Nabi Musa, Nabi Isa, semua istimewa. Nabi Rasul lagi naik pangkat ulul azm. Kalau banding dengan Nabi kita lagi mulia, lagi istimewa.
ya, paling afdal makhluk di sisi itlaq. Siapa yang bagi pangkat tu Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala murniakan kemuliaan mengikut apa yang telah ditaksiskan pada iradah. Jadi bila mereka bertanya apa mulianya, maka Allah jawab dalam ayat akan datang, itulah innallaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Ya, akan datang dia akan ceritakan Allah Ta'ala memuliakan rasul-rasul tadi, antaranya Nabi Adam cara kemuliaannya, Nabi Nuh dengan cara kemuliaannya, tapi kesemuaan itu tidak boleh menandingi kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya baginda Allah yang terulung dan dia merupakan habib kekasih Allah yang maha tinggi, yang cukup tinggi kedudukannya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin ila Ibrahim. Sallallahu alaihi wasallam.